Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya terlewat lagi. Saya ingat memang kemungkinan lebih kurang 7 suku lah sekarang ni yang paling baik waktu bagi ruang tu balik daripada masjid sebahagian orang dan bersiap naik kenderaan untuk ke tempat kerja, dan mungkin kita tidak perlu panjang, lebih kurang 15 minit memadai bagi setiap pagi, insya-Allah. Kita masih lagi membincangkan berhubung dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa. Dan kita telah maklumkan ataupun beritahu sebelum ini bahawasanya banyak waktu-waktu yang disebut mempunyai fadilat ataupun kelebihan untuk sesiapa yang ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila banyak, jadi kita mempunyai peluang yang banyak. Mungkin kita terlepas pada waktu ini, kita akan dapat ruang pada waktu ini. Dan mungkin satu orang tu dia sibuk dengan urusan kerja je, dia tak dapat pada waktu ni, dia akan dapat pada waktu yang lain. Dan seumpamanya. Apa yang penting ialah banyaknya tempat di mana Allah mustajabkan doa itu melambangkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara umumnya kita telah beritahu semua doa Allah mustajabkan. Tapi ada waktu yang begitu dekat dengan Allah sehingga kemustajabannya itu pantas dan nyata kepada insan yang berdoa itu. Dan kita telah sebut berulang kali, apabila kita sebut doa yang mustajab, dia bukan saja ada waktu yang sesuai, ada bahasa ataupun ada ungkapan yang Allah, waktu yang Allah sayang, ungkapan yang Allah sayang, tetapi yang lebih besar daripada itu ialah dilafazkan oleh lidah yang khusyuk, yang betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Jalla wa'ala dan betul-betul pasrah kepada Tuhannya. Dan insya-Allah kalau hal itu berlaku, kita akan dapati doa seseorang itu sangat mustajab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang waktu yang mustajab, selain daripada yang kita bahaskan sebelum ini, ini merupakan siri yang ke-15 bagi sesiapa yang baru mengikuti siri kita ini. Ini adalah siri yang ke-15. Kita membahaskan tentang menghayati doa. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ubadah bin Samit, bahawasanya Nabi SAW menyebut, man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma ghafirli, au da'a ustujiba lahu, fa in salla qubilat, fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada sikit bunyi bising kerana kereta api lalu di pondok saya ni, di teratak saya. Okey. Maksudnya ialah man ta'arra minal laili, siapa yang ta'arra. Ta'arra ni dalam bahasa Arab asalnya ta'arara. Ta'arra ni maksudnya siapa yang jaga pada waktu bulan. Ta'arra ni dia beza sikit dengan jaga biasa. Ialah biasanya orang yang jaga dengan suara. Begitu jaga malam, yang ni bila orang yang jaga tu, dia dak jaga ataupun bangun sedar daripada tidurnya di tengah malam tu, man ta'ara minal laili, dia sedar daripada tidur dia di tengah malam tu, faqala, kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi dialah segala kerajaan. Walahul hamdu, bagi dialah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam riwayat Bukhari ini dia tak mula dengan subhanallah dulu macam kebiasaan, tapi dia mula dengan alhamdulillah. Rawi meriwayatkan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah. La ilaha illallah wahdahu la ilaha wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan Allah. Itu bacaan dia. Itu bacaan dia. Kita baca sekali lagi itu. Bila dia jaga, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu yang dia baca apabila dia terjaga di tengah, dia ta'arra, dia terjaga di tengah malam. Kemudian dia sebut Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Au da'a, ataupun dia berdoa supaya Allah ampunkan dia. Dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dia. Ustujiba lahu, disahut, dimustajabkan doanya. Maksudnya dia bila jaga, dia tak sembahyang lagi. Dia jaga-jaga, dia baca bacaan tadi, kemudian dia doa. Nabi kata ustujiba lahu, disahut doanya. Yakni doa tu mustajab. Fa in tawadda'a wa shalla, jika dia berwuduk dan kemudian dia salat, qubilat salatuhu, sembahyangnya diterima. Ini sembahyang malamnya lah diterima. Seminal lail hadis sebut. Sahabat-sahabat penonton sekalian, hadis ni di samping tengok macam mudah, tetapi kita kena tahu sedikit tentang latar orang-orang yang berupaya melakukan hal yang seperti ini. Ada orang apabila dia bangun daripada tidurnya, dia akan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kerana itu kebiasaan dia. Ada orang apabila dia bangun daripada tidur, dia sebut benda lain kerana kebiasaan dia yang lain. Kan? Ini adalah tabiat hidup manusia. Orang yang selalu kalau dia terkejut ke, dia apa ke, yang keluar mulut dia adalah mencarut. Dia terkejut tengah malam, duduk tengah tidur pun, dia mencarut. So, buruknya mulutnya. Kan? Kalau dia kerja maki orang, dia jaga-jaga tengah malam, dia tengok apa, dia dengar apa, dia maki orang. Kan? Dia tak doa dengan doa bangun tidur. Kan? Itu menyebabkan adanya keistimewaan orang yang man ta'arra minal laili. Orang yang bila dia jaga malam, terus mulut dia. Pasal ta'arra atau ta'arra, asalnya ta'arra, pasal ra tu dimasukkan 2 kali ra. Ta'arra, maksud dia jaga bersama dengan suara. Itu asal dalam bahasa Arab. Dia jaga dengan suara dia. Bila jaga-jaga tu dia tak bunyi, oi, kau apa, oi. 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 Tak ada. Jaga-jaga aja dia. Bukan nak mesti kuat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tuh, dia baca. Kemudian dia kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunku.
ataupun auda'a, ataupun dia berdoa. Ustujiba lahu, diterima doa dia. Diterima doa dia. Dan ini ada beberapa hal yang saya nak sebut. Iaitu ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ialah ungkapan yang terbaik yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dan Nabi-Nabi sebelum dia. Kata Nabi SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang the best, yang terbaik yang aku dan Nabi-Nabi sebelum daripada aku sebut. Perkataan yang terbaik ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kerana itu ialah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala pujian, kerajaan, kebesaran, keagungan kepadanya. Allah sayang lidah dan ungkapan yang memuja dan memuji kebesaran kerajaannya. Sebab itu maka apabila kita tahu hal ini, maka kita bangun, jika kita berupaya kita baca seperti mana yang telah diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita jaga-jaga, kita baca doa, kita sebut Allahumma ghafirli. Satu lagi saya nak sentuh ialah Nabi ajak kita ni, Quran, sunnah juga. Kebanyakan doa ni selalu dimulakan ataupun diiringi dengan Allahumma ghafirli, ataupun doa memohon keampunan daripada Allah untuk kita. Kerana ramai insan ini dia terlupa bahawasanya hidup ini kalau berada di bawah keampunan Allah, segalanya akan indah. Kita duduklah di mana pun, jawatan apa pun, apa harta kita pun. Tapi kalau kita itu dipayungi dengan keampunan Allah sentiasa, kita akan menikmati hidup. Tapi kalau kita ada kedudukan, ada harta, tapi kita tak diampun oleh Allah, kita akan tahu akibat hidup. Hidup merupakan sesuatu yang pahit dan serba tidak kena. Sebab itu orang-orang yang saleh, termasuk dalam hadis ini yang Nabi ajar, bangun-bangun, the first doa yang dia fikir, Allahumma ghafirli, Allah ampunkan aku. Doa Nabi Ibrahim AS, cuba tengok, semua doa para Nabi, semua doa minta Allah ampun. Nabi salat, lepas bagi salam, minta Allah ampun, minta Allah ampun. Maka dengan itu, maka kita juga sentiasa minta ampun. Dan boleh juga kita berdoa. Kemudian Nabi kata, fa'in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Jika dia berwuduk dan salat, maka salatnya akan diterima. Salat maksudnya doa dan maksudnya salat lah. Dia juga maksud doa. Jadi kalau dia wuduk, kemudian dia doa, dia salat pula. Salat akan diterima, maksudnya doa dia juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masya-Allah, Nabi bagi tahu kita satu tempat yang tiap-tiap malam, tuan-tuan saya juga mungkin kadang-kadang terlepas. Bila jaga tu memanglah mungkin ke semua kita ni bangun sembahyang tahajud, tapi kadang-kadang kalau terlupa nak sebut. Tapi kalau kita selalu lazimi, insya-Allah kita akan ingat. Dan apatah lagi jika kita azam sebelum kita nak tidur, kita azam, ya Allah, niat, ya Allah, aku bangun ni, aku nak sebut yang ni. InsyaAllah Allah jadikan bila kita bangun, kita sebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW sebut, ada sikit penambahan, Nabi kata, ma min muslim yabitu ala zikrillahi tahiran fayata'arra minal layli fayas'alallaha khairan
minad dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu. Ini lain sikit tapi juga ada satu petunjuk Nabi dalam hal ini yang memberi banyak manfaat kepada kita. Nabi kata, "Ma min muslim yabitu ala zikrillah." Tidak ada satu orang Muslim yang tidur dalam keadaan ingat Allah. Yang dia tidur, sebut nama Allah, baca ayat kursi seperti Nabi ajak ke, baca 3 qul, baca doa tidur. Kan? Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u. Kita baca. Ataupun baca suratul mulk. Tak payahlah kacau orang sebelah kita. Kuat-kuat sampai isteri kita mungkin nak tidur tak boleh. Apa kita baca. Kan? Tapi kita baca. Dan mungkin tengah-tengah baca kita tertidur. Tapi kita niat memang baca. Baca tidur dalam keadaan yabitu ala zikrillah. Tidur dalam keadaan ingat Allah. Tahiran. Dia tambah satu dalam hadis Abu Daud ni. Iaitu dalam keadaan bersih. Yang ni bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ni dia berwuduk. Jadi mungkin suasana tu taklah setiap malam berlaku. Kerana kita kadang-kadang mungkin sebelum kita tidur, kita letih, kita tidur terus, tak sempat berwuduk. Tapi yang terbaik adalah orang yang berwuduk ni, yang melaziminya. Kalau kita berupaya, kita lakukannya. Kan? Ataupun kadang-kadang kita tidur, mungkin kita bergaul dengan isteri kita dan seumpamanya, akhirnya kita tertidur. Boleh juga sepatutnya kita nak berwuduk, kena dalam hadis Ibn Majah. Tapi yang pentingnya, dalam konteks hadis ini, dia menceritakan orang yang tidur dalam keadaan ingat Allah dan tahiran, dalam keadaan bersih. Yakni daripada hadas kecil dan hadas besar. Fayata'ara minal laili. Kemudian dia terjaga. Yata'ara tadilah. Jaga pada waktu malam. Yata'ara ni jaga dengan suara. Kalau biasalah. Tapi kalau dah orang yang ingat Allah, Allahu Akbar. Tu beza orang ingat Allah dengan orang-orang yang mungkin tak ingat Allah, dia tak sebut. Tapi yang bila teruk ni jaga-jaga maki orang. Itu teruk lah. Macam setengah orang latah saja mencarut. Terkejut saja mencarut. Orang cuit pinggang dia saja mencarut. Kan? Tengok apa-apa terkejut je mencarut. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang ada orang pula suka pula duk cuit pinggang dia, dah tahu dia duk mencarut. Duk biar dia mencarut pula. Ini childish. Saya kadang-kadang tengok orang mat tu. Saya tak menambahkan hormat pun, hanya akan menambahkan, kenapalah awak ni tak cukup akal lah. Orang latah kita lebih kacau dia. Hadis larang kita mengejut, beri kejutan kepada orang Muslim. Bukan begitu caranya. Tapi tak apa, kita bincang tentang bangun dan ingat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia jaga, fayata'ara minal lail. Dia jaga pada waktu malam. Fayas'alallaha khairan minad dunya wal akhirah. Dia minta daripada Allah kebaikan daripada dunia dan akhirat. Apa-apa saja. Tak rezeki, minta Allah beri jawatan ke, yang minta Allah bagi anak-anak yang baik ke, Allah berikan kepada dia kehidupan ke. Yang penting ampun, minta syurga. Apa saja dia minta kepada Allah daripada khairan minad dunya, daripada dunia wal akhirah, dan kebaikan di akhirat, keampunan, syurga. Nabi tak kata minta akhirat aja. Minad dunya, khairan minad dunya wal akhirah. Apa-apa kebaikan daripada dunia dan akhirat. Illa a'tahu Allah. Melainkan Allah Ta'ala akan memberi kepada dia. Kata Nabi. Illa a'tahu Allahu iyyahu. Melainkan Allah akan memberi kepada dia permintaannya. Ini adalah merupakan hadis Nabi SAW yang memberikan harapan dan peluang kepada kita. Hadis-hadis ini bila kita baca, menjadikan dada kita lapang. Pengasih dan penyayangnya Tuhan kita ini. Disuruh berdoa, diajar tempatnya, diberitahu masanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang berdoa. Jadi saya rasa mungkin memadai setakat itu pada pagi ini. Saya tak apa sihat, makna saya sejuk.
Saya balik daripada Indonesia tu, family juga mungkin makan kan tak kena. The whole family dia rasa affected dengan makanan ke apa, saya tak tahu. Tapi apa pun khair insyaAllah. Kemudian saya nak, mungkin PMT dengar saya ni, dia banyak siri ni, dah 15 ni. Satu-satu siri kadang-kadang sampai 30 minit. Mungkin PMT ataupun suara sunnah ataupun yang lain-lain. Sahabat-sahabat ni ikuti ni, tolong potong dia bagi jadi pendek-pendek sesuai untuk satu-satu tajuk. Jadi kadang-kadang dalam satu siri tu saya sebut 2-3 tempat yang mustajab ataupun 2-3 poin yang penting. Pisah-pisahkan poin itu supaya dapat dimanfaatkan orang lain. Jadi bukan saja kita dapat mendengar, mudah-mudahan orang lain juga dapat mendengar. Allah ampunkan kita, bagi pahala pada kita dan beri pahala pada orang lain juga insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.